أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya? Orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang sabil. Sebelum kamu menghadapinya, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya. Dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Itu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, maka kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah. Maka mereka tidak akan merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada orang yang mereka ucapkan semasa berjuang, melainkan daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami
dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan. Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia, kemenangan dan nama yang harum. Dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 142 sehingga 148 dalam surah Ali Imran yang menceritakan kepada kita tentang kemuliaan perang pada jalan Allah dan kepentingan untuk tetap teguh, tabah, bersabar di dalam perjuangan, dan mengingatkan manusia semuanya bahawa kematian itu berlaku kerana izin Allah. Kematian bukan sebab berperang. Kematian bukan sebab sakit. Kematian bukanlah disebabkan miskin, kelaparan atau sebagainya. Kematian itu kerana izin Allah. Yang dimaksudkan izin Allah bila mana sampai waktu dan ajalnya. Maka Allah berfirman, am hasibatum, apakah kamu menyangka, wahai orang-orang beriman, an tadkhulul jannah, bahawa kamu akan masuk syurga, walamma ya'lamillah, sedangkan Allah belum mengetahui. Yang dimaksudkan Allah belum mengetahui bukanlah maksudnya Allah tak tahu, Allah tahu. Tetapi Allah belum memberitahu kepada hamba-hamba yang lain, orang-orang beriman yang lain, alladzina jahadu minkum, yang bersungguh-sungguh berperang di kalangan kamu, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang bersabar di dalam peperangan. Ayat yang kita bacakan ini ialah kesinambungan daripada kisah peperangan Badar dan Uhud. Dan ayat ini secara jelas menceritakan tentang peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang berlaku sepanjang peperangan Uhud. Sama ada sebelum Uhud, ketika Uhud atau selepas Uhud. Dengan kata lain, ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan tentang pengajaran yang besar, yang penting, sejarah dalam peperangan Uhud. Kerana dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala telah ceritakan bagaimana kemenangan dicapai dek kerana sabar, dek kerana ikut perintah Nabi SAW dan pergantungan yang benar dengan Allah, maka dapat kemenangan. Manakala peperangan Uhud pula, kerana gagal mentaati strategi, gagal mentaati SOP yang Nabi sebut, yang Nabi jelaskan kepada sahabat, supaya tidak meninggalkan bukit memanah walau apa pun berlaku. Tetapi sebahagian mereka mengingkari kata-kata Nabi SAW, lalu mereka turun daripada bukit kerana menginginkan harta rampasan perang. Lalu berlakulah apa yang berlaku. Kerana itu Allah berfirman, am hasibatum, apakah kamu menyangka, an tadkhulul jannah, bahawa kamu akan masuk syurga semudah itu, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum menzahirkan di kalangan kamu untuk diketahui oleh manusia yang lain, orang-orang beriman yang lain, siapakah yang benar-benar berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut jihad, maka dia ada banyak jenis. Dia ada jihad nafsu, ada jihad melawan hawa, ada jihad melawan syaitan, dan jihad melawan musuh untuk mengangkat, meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Jihad diri, itu jihad yang berkait dengan mendisiplinkan diri. Manakala jihad hawa nafsu, yakni keinginan hawa nafsu yang kadang-kala melanggar perintah syarak, melawan syarak. Dan jihad melawan syaitan, yang memang inginkan kita tidak berpijak pada jalan kebenaran.
Dan jihad menentang musuh-musuh Islam demi mengangkat kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Allah Taala menyebut tentang jihad, dia bukan sekadar jihad tu, tetapi kesabaran dalam jihad. Kerana itu Allah menyebut wa ya'lamas sabirin, Allah tahu siapa yang sabar. Yang memang bila mana sebut perang, ramai orang semangat. Nak tak kita nak ajak perang ke Palestin? Oh, ramai. Saya ingat kalau buka pendaftaran laju. Sama laju dengan pendaftaran vaksin. Mungkin. Sebab orang kita tengah semangat ni. Campur pula benci Yahudi, marah ke Yahudi, kesian pada umat Islam Palestin. Kalaulah kerajaan Malaysia buka pendaftaran perang, semua nak pergi. Semua semangat. Tapi Allah nak ajar kita. Bukan sekadar perang itu. Semangat perang itu kita kena ada. Tetapi sabar dalam peperangan. Kerana di antara sabar itu barangkali kalah. Barangkali tercedera, barangkali luka, barangkali ada yang mati. Barangkali musuh menawan kita. Keberangkalian itu semuanya ada dalam wujud. Ramai orang boleh berjihad, tapi tak ramai yang mampu bersabar di medan jihad. Maka Allah Ta'ala memberi contoh tentang peperangan Uhud. Kerana peperangan Uhud membongkarkan segelintir orang Islam yang tak punya kesabaran. Maka ini tarbiyah daripada Allah. Kerana itu Allah sebut ayat selepasnya. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا. Dahulu kamu bercita-cita untuk mati syahid sebelum berlaku peperangan. فَقَدْ رَأَيْتُمُوا, sekarang kamu telah menyaksikannya. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, kamu sendiri terlibat. Berhubung dengan ayat ini, tuan-tuan sekalian, bila tamatnya peperangan Badar, maka sebahagian sahabat berkata, laitana naqtul kama qatala ashabul Badr. Kalaulah dalam peperangan Badar kami terlibat. Ya laitalana yauman ka yaumi Badr. Kalaulah berulang kembali perang Badar, nuqatilu fihil musyrikin, kami akan mengalahkan musuh kami. Wa nubli fihi khairan, kami akan tunjuk keberanian kami. Aw naltamisu syahadata wal jannah, atau kami akan peroleh mati syahid dan syurga. Awil hayata wal rizq, atau mendapat rampasan perang yang banyak. Fa ashhadahumullahu Uhudan, maka Allah takdirkan berlaku peperangan Uhud. Kita tahu peperangan Badar ni peperangan tak sengaja. Tak sengaja berlaku. Ianya berpunca daripada Nabi SAW keluar untuk menyekat rombongan dagangan. Maka musyrikin Mekah tahu, lalu mereka mengeluarkan bala tentera seramai 1,000 orang. Maka baginda SAW bermusyawarah dengan sahabat yang keluar bersama baginda seramai 313 orang. Atau ada riwayat menyebut 317 orang. Lalu mereka bersetuju dan bersepakat untuk berperang. Dalam keadaan bilangan yang sedikit, senjata yang terhad, kenderaan yang sedikit. Lalu mereka menang. Jadi orang-orang yang tak pergi perang Badar berkata, kalaulah kami dapat perang juga, kami akan tunjukkan keberanian kami akan kalahkan musuh, kami memburu syahid. Tuan-tuan, belum perang dengan perang lain. Kita hari ni kalau saya katakan bercakap perang, nak tak pergi ke Palestin, saya rasa nak, saya pun nak. Semua orang kita nak pergi, tetapi bila berada di medan perang, kurang makan, kurang minum, serba kekurangan dengan bom setiap masa, ketakutan demi ketakutan berlaku, tengok kawan-kawan yang hampir dekat kita mati, tengok pula musuh menguasai peperangan, agak-agak sabar tak kita? Kan itu kita kata semangat nak buat memang ada, kita ada. Semangat nak, bila dia, awak tak tahu belajar pondok tu macam mana. Saat saya dah semangat ni, dia pun pergi pondok, tak lepas tu sebulan balik. Semangat pergi pondok tu ada, tapi sabar tak sepanjang duduk di pondok. Dengan tidur sikit, dalam keadaan disiplin yang tinggi dan lain-lain perkara, tuntutan-tuntutan. Tak macam kita tak duduk pondok, ngeteh. Lepas habis kuliah maghrib, ngeteh. Lepas habis kuliah subuh, ngeteh. Kau duduklah. Kalau sekarang lepas habis boleh tidur, pondok lain, disiplin dia lain. Ada orang semangat-semangat macam tu, maka akhirnya dia akan jadi masalah. Maka Allah cerita tentang persoalan yang berlaku.
Lalu bila dalam peperangan tadi, Allah ceritakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan cuma seorang rasul yang telah berlalu sebelum ini rasul-rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, apakah kamu akan meninggalkan agama Islam? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berpaling daripada kebenaran, falan yadurrallaha syai'a, maka dia tidak akan memberi mudarat kepada Allah akan sesuatu pun. Wa sayajzillahu syakirin, maka Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Berhubung dengan ayat ini, bila mana dalam peperangan Badar, tuan-tuan sekalian, orang Islam kalah. Bila mana orang Islam kalah, maka timbul berita dan cerita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati dibunuh. Syaitan dia jerit. Syaitan pun berperanan dalam peperangan Uhud, menjerit dengan berkata, ala inna Muhammadan qad qutil. Ketahuilah Muhammad telah terbunuh. Dan salah seorang pemimpin Quraisy bernama Ibnu Kumaihah ataupun Qami'ah, dia datang jumpa dengan ketua-ketua musyrikin Mekah lalu berkata, qataltu Muhammadan, aku dah bunuh Muhammad. Walhal dia cuma memukul Nabi SAW yang menyebabkan tercedera kepala Rasulullah. Maka disangka bahawa Muhammad itu mati. Walau Nabi SAW tidak mati. Pun begitu, Allah Ta'ala kata, baik, andai kata Muhammad matilah, andai kata Nabi Muhammad SAW itu mati atau terbunuh, maka itu bukanlah perkara baru. Sebab Allah dah hantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dahulu, mereka pun sama mati dan terbunuh. Tetapi risalah dakwah tidak boleh berhenti. Nabi Allah Musa mati. Nabi Allah Yahya mati. Nabi Allah Zakaria mati. Semua Nabi-Nabi mati. Maka walaupun mati, akan ada orang-orang yang istiqamah, berpegang teguh dengan ajaran Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kamu pula bukanlah cerita baru. Andai kata Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi SAW itu mati, apakah kamu akan berpaling daripada agama Allah? Apakah kamu berhenti daripada Islam? Keluar daripada Islam? Maka siapa yang keluar daripada Islam, Allah tak rugi apa-apa. Yang ruginya kamu. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ni tuan-tuan ialah bapa saudara pada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana ketika mana perang Uhud berada dalam kecamukannya, dah kelang kabut dah tentera Islam, musyrikin Mekah menguasai medan peperangan, maka sebahagian mereka ini mula bercampur-campur perasaan. Dengar pula Nabi Muhammad dah mati. Sebahagian mereka berkata, kalaulah kita ada orang yang boleh sampaikan keadaan kita ini kepada Abdullah bin Ubay, yang ketua munafik, supaya ketua munafik ini dia boleh jumpa Abu Sufyan, supaya berhenti perang, kami dah ngaku kalah, takut mati. Dan setengah pula golongan munafik berkata, kalau Muhammad mati jangan bimbang, kamu kembali pada agama berhala kamu. Balik, kita geng balik. Lalu kata Anas bin Nadhr, in kana Muhammadun qad qutil fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal. Kalau Muhammad itu yang dibunuh, tetapi Tuhan Muhammad tidak dibunuh. Wa ma tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah. Apa lagi nilai hidup ini kalau Rasul sudah wafat? Faqatilu ala ma qatala alaih. Maka hendaklah kita mati macam Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Anas bin Nadhr beri semangat. Sebab orang Islam waktu perang tadi sudah dikuasai oleh musyrikin Mekah, mereka lemah semangat. Sebagian mereka kata, kalau kita dapat jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul, tolong jalankan perdamaian, gencatan senjata. Sebagian pula kata, ginilah, kau nanti perang ni, kalau Muhammad mati, orang munafik kata, baliklah semula pada agama berhala. Lalu kata Anas bin Nadhr, kalau Muhammad tu mati, kalau betul lah Muhammad mati, Tuhan Muhammad tak mati, Allah tak mati, maka apa nilai hidup kalau Rasulullah mati? Tak ada nilai ada hidup kita. Maka kita berperang sebagaimana Nabi berperang, dan kita mati macam mana Nabi mati. Kemudian Anas bin Nadhr berkata, Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma qala haula wa abra'u ilaika mimma ja'a biha haula. Ya Allah, aku memohon keampunan
atas perbuatan mereka semua yang lemah semangat tadi. Dan aku berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan. Kemudian beliau mengemasinikan diri beliau dan mengeluarkan pedang dan berperang sehingga beliau gugur syahid. Ini contoh orang semangat, Anas bin Nadhr. Dia tahu perang ini bukan kerana Rasulullah, kerana prinsip agama. Nabi SAW macam Nabi-Nabi lain, dia akan mati sampai waktunya. Sama ada Rasulullah SAW mati kerana sampai masanya atau mati kerana perangnya. Apa pun sebab, memang itu adalah ketetapan Allah. Baginda SAW akan mati. Itu disebut dalam hadis. Berkait dengan ayat ini juga. Maksudnya, pengajaran ayat ini lagi. Bila mana Rasulullah wafat di bumi Madinah. Kita tahu bila Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq berada di luar Madinah. Maka Abu Bakar pun balik. Lalu menyelak kain yang menutup muka Nabi SAW. Maka beliau pun mencium Nabi dan menangis. Kemudian berkata, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'ullahu alaika mautatain, amal mautatul lati kutiban alaik, faqad mittaha. Demi ayahku, demi ibuku, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada kamu dua kematian. Adapun kematian telah ditetapkan ini, maka kamu telah melalui ini. Lepas tu tak akan ada mati lagi. Inilah mati satu-satu yang ada. Dan diriwayatkan, Abu Bakar pun bercakap. Dalam keadaan Umar Al-Khattab mundar mandir untuk berkata Muhammad tidak mati. Lalu Abu Bakar berkata, Idlis ya Umar, duduk wahai Umar. Duduk. Lalu Abu Bakar memberi ucap pidato yang hebat. Amma ba' man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ila qawlihi Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Qala wallahi laka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayata hatta talaha alaihim Abu Bakrin fatalaha minhu an-nas kulluhum fama asma'u basharan minan nas illa yatluha wa rawa Ibn Majah an Aisyah misla dzalika. Maksudnya Abu Bakar kata, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati. Lalu beliau membaca ayat, tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul yang telah berlalu sebelum ini Rasul-Rasul. Apakah kalau sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, kau berpaling daripada agama Allah? Siapa yang berpaling tidak akan memberi mudarat kepada agama Allah. Allah memberi balasan pahala yang besar kepada orang-orang yang istiqamah. Lalu kata Umar Khattab, demi Allah, seolah-olah kami tak tahu ayat ini memang dah lama ada tentang kewafatan Nabi SAW. Lalu semua pakat baca ayat ini bagi menandakan mereka sudah menerima kematian Nabi SAW. Ini kaitan ayat ini. Kemudian kita lihat dalam peperangan Badar ini, dalam peperangan Uhud ini, bila heboh kata Nabi Muhammad mati. Sebahagian orang Islam saya katakan ada yang lemah semangat. Ada yang diracuni oleh orang munafik, tak apa, murtad balik. Tetapi Anas bin Nadhr tunjukkan keberanian, makna sebenar jihad. Bahawa kita akan mati sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Seorang itu bila dimati kerana sudah sampai ajal dia. Sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesiapa sahaja. Artinya kamu tak patut rasa lemah semangat. Mati ni tuan-tuan bukan kerana penyakit. Mati ini bukan kerana kita berani. Mati ini bukan kerana kita terlibat dalam perang. Mati ini bukan kerana sebab-sebab yang biasa manusia cari sebab. Mati ini hakikatnya ialah bila sampai ajalnya yang disebut oleh Allah kitaban muajjalah, iaitu sesuatu yang telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab." Tidak akan bertambah umur satu umur, tidak berkurang umur satu umur, melainkan kerana ia telah ditetapkan dalam kitab. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Walladhi khalaqakum min tin, summa qada ajala, wa ajalun musamman indah." Allah lah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian menentukan waktunya, dan waktu yang ditentukan itu ada di sisi Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila sampai waktu ajalnya, maka tidak akan dicepatkan, tidak akan dilambatkan. Tidak akan dilambatkan, tidak akan dicepatkan. Sebab itu kita kena tahu, umur ni tuan-tuan telah ditentukan oleh Allah.
Allah Ta'ala telah mentakdirkannya. Maka ayat ini memberi semangat kepada penakut. Kadang-kadang ada orang penakut tak nak pergi perang saat nanti mati. Tak pergi perang pun mati juga. Ada orang dia penakut, maka dia ada pantang larang banyak. Ini tak boleh, itu tak boleh. Padahal perkara itu diperintah oleh Allah. Misalnya perang diperintah oleh Allah. Bukan makna perang kita mati. Lihat dalam peperangan Badar. Yang mati cuma 14 orang sahabat. Walau perang tadi hebat. Lihat dalam peperangan Uhud, walaupun berkecamuk, yang mati cuma 70 orang sahabat. Masih sedikit. Artinya kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan, yang mati sebab lain pada perang ramai. Misalnya, pernah berlaku wabak yang menyebabkan berjuta orang mati. Satu wabak yang berlaku selepas tamat Perang Dunia Pertama, mengorbankan lebih ramai daripada jumlah orang mati dalam medan perang. Sama juga hari ini kita lihat wabak yang berkait dengan COVID-19. Berapa orang mati? Berjuta mati. Banding perang tak seramai itu. Supaya kita buka mata dan melihat mati ini bukan sebab perang. Supaya umat Islam jangan penakut. Supaya umat Islam jangan berkira-kira dengan perintah Allah SWT. Kemudian sesudah Allah menjelaskan. Pertama Allah menjelaskan bahawa jangan ingat senang nak masuk syurga. Kerana apa? Ada ujian Allah. Nak tengok siapa yang benar-benar bermujahadah. Dan kemudian bersabar dengan mujahadahnya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan ada orang yang memang cita-citanya nak matilah, itulah, inilah. Tapi bila sampai waktunya, sampai ujiannya, nampak lembek dia. Nampak lemahnya. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap, kalau benar kita bercakap, insya-Allah pada waktu kita diuji, kita akan tunjuk keberanian. Tapi kalau kita cuma cakap nak sedap penduduk, nak sedap orang dengar, boleh sampai waktunya kita tak mampu buat macam tu. Maka ini menunjukkan benar atau bohong seorang itu bercakap. Kemudian Allah menjelaskan bahawa hakikat Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, walaupun pilihan Allah, tapi dia tetap terikat dengan hukum Allah, itu kematian. Kematian ini boleh berlaku dengan sebab perang, boleh berlaku dengan sebab-sebab yang lain. Tetapi hakikat yang kita perlu tahu, mati disebabkan izin Allah atau kita namakan ajal dah sampai. Maka bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah kamu akan berpaling daripada Islam? Islam ni agama Allah, bukan agama Nabi Muhammad, agama Allah. Sebagaimana dahulu Nabi-Nabi dulu wafat, Nabi dulu mati dan terbunuh, Islam tetap kekal. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan Islam. Dan baginda wafat, Islam tetap tersebar. Abu Bakar wafat, Islam tetap tersebar. Umar wafat, Islam tetap tersebar. Ulama tu wafat, Islam tetap tersebar. Ajaran Allah tetap diajar. Walau tok guru besar mati, Allah ganti orang yang lain pula. Sebab Islam ni tuan-tuan bukan milik sesiapa, milik Allah. Milik Allah. Kita bukanlah memulakan perjuangan ini. Kita cuma meneruskan. Dan kita bukanlah yang mengakhirkan perjuangan ini. Lepas saya mati ada orang lain pula. Kalau saya tak nak mengajar ceramah, orang lain pula ceramah mengajar. Akan ada saja sebab ini agama Allah. Orang yang beruntung ialah orang yang memilih untuk berada pada jalan yang Allah pilih. Tapi jangan kita ingat kalau kita tak bersama dengan jalan ini, maka jalan ni pun akan mati. Jalan ni tak mati. Kalau tuan-tuan tak belajar, akan ada orang lain belajar. Kalau saya tak mengajar, akan ada orang lain mengajar. Orang yang untung ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan bersabar dalam mentaati Allah. Kemudian Allah menyebut, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Tidak ada yang mati melainkan dengan izin Allah. Kitaban muajjalah, mengikut waktu yang ditentukan. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak dunia, maka Allah beri dunia. Wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa nak akhirat, Allah beri akhirat. Wa sanazzi syakirin. Allah beri pahala yang besar pada orang bersyukur. Baik, selepas itu Allah cerita, manusia ni hidup dunia ada dua matlamat. Sama ada dia nak dunia atau dia nak akhirat. Cerita yang sama dalam peperangan Uhud. Dalam perang Uhud itu ada sebagian sahabat nak dunia, nak harta rampasan perang. Akhirnya mereka dikalahkan. Ada sebahagian mereka yang memang benar-benar nak Allah. Walaupun mereka dengar Rasulullah mati wafat, mereka tetap bersemangat. Mereka berperang sehingga mereka gugur syahid. Sehingga zahir kebenaran. Maka dalam semua keadaan tuan-tuan sekalian, manusia ini memang ada dua mazhab. Mazhab nak dunia, mazhab nak akhirat. Siapa nak dunia, ya Allah bagi. Siapa yang nak akhirat pun Allah Ta'ala bagi.
Namun kena ingat, siapa sekadar nak dunia, maka dia telah mensia-siakan akhiratnya. Maka ayat ini satu teguran kepada sebagian sahabat yang turun daripada bukit pemana untuk mengambil harta rampasan perang sebelum tamat perang. Maka Allah tegur, nak dunia, memang kamu dapat dunia. Lepas tu kamu rugi selama-lamanya. Dan siapa yang nak akhirat, maka Allah beri akhirat dengan dunianya sekali. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak akhirat, dengan dunia kita dapat. Kita nak dunia, akhirat kita tak dapat. Sesudah Allah menyebut tentang niat yang perlu diperbetulkan, Allah menghiburkan kita semua, menghiburkan umat yang beriman semua dengan firman-Nya, dengan berkata, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Bukan kamu orang pertama berperang. Nabi-nabi dulu juga berperang. Dan bersamanya ribbiyun. Ribbiyun ialah sahabat-sahabat, orang-orang yang benar, atau kelompok-kelompok manusia yang setia dengan nabi-nabi ini. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak pernah merasa lemah dengan apa yang menimpa mereka. Dengan sebab kelaparan, kecederaan, terbunuh, mereka tak pernah lemah. Lima asabahum fi sabilillah. Apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Wa ma dha'ufu. Dan mereka tak lemah. Wa mastakanu. Dan mereka tidak berundur dan menyerah diri. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka pada orang sabar. Ayat ini tasliah kepada orang beriman. Kalaupun kamu kalah dalam perang Uhud, kamu bukan orang pertama kalah. Kisah Nabi-Nabi dulu pun sama, menang kalah tu berlaku. Bukan kematian berlaku. Tapi mereka tak pernah rasa lemah, mereka tak pernah putus asa, mereka tidak pernah menyerah. Maka sifat ni kamu kena ada. Jangan rasa lemah. Jangan rasa kalah dan jangan nak menyerah. Jangan. Dalam membela agama Allah, jangan rasa nak menyerah. Sebab kita sedang bersama dengan Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka orang yang sabar. Kan itu kita sebut tadi, jihad ni tuan-tuan. Bukan semata-mata istilah jihad itu. Tetapi dalam jihad itu ada sabar. Sabar tu yang susah. Sama juga ibadat. Ibadat-ibadat itu dalamnya ada makna jihad. Yang ini bersungguh-sungguh. Tapi dalam kesungguhan beribadat ada sabar. Tuan-tuan, kita nak menuntut ilmu kena sabar. Kita nak solat kena sabar. Baca Quran kena sabar. Dia tak boleh semangat awal je. Semangat awal, sabar tak ada, berhenti cepat. Kemudian Allah berfirman, wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka. Mereka tak ngeluh, mereka tak ada menyebut perkataan kecewa, melainkan doa. Doa mereka, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Ini menunjukkan kekalahan berpunca dari dosa. Sebagaimana kalah dalam perang Uhud berpunca dari dosa, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ajar kita untuk kita sentiasa menang, selalu mohon ampun pada Allah. Sebab kekalahan berpunca daripada dosa. Bukan kita pun dalam hidup tuan-tuan, bila lemah semangat dalam hidup, ini berpunca dari dosa. Bila kita kecewa dalam hidup, berputus asa dalam hidup, itu tanda dosa. Wabak yang menimpa kita tuan-tuan sekalian, kalau kita lemah, kalau kita rasa give up, kalau kita dah surrender, bermakna dosa kita banyak. Kita kena terus sabar. Terus beristighfar pada Allah. Nescaya akan ada kemenangan, akan ada jalan keluar. Kita tak boleh give up. Kita berperang dengan apa pun tuan-tuan, jangan menyerah, jangan give up. Kita ada Allah. Tetapi untuk membenarkan kewujudan Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ia cuma datang dengan sebab kita istighfar. Makin banyak istighfar kita pada Allah, makin turun rahmat Allah. Dan kita mengaku israfana fi amrina, melampau kami dalam urusan. Kita kena mengaku. Barangkali dulu kita sombong, dulu kita belagak, dulu kita ingat kita boleh menyelesaikan masalah dengan ilmu kita, dengan duit kita, dengan pangkat kita, dengan negara maju kita. Tak boleh. Bila kita sombong, Allah datangkan sesuatu yang menunjukkan sombong. Sahabat-sahabat confident perang Badar, maka rasa boleh menang perang Uhud. Maka sedikit sombong tu ada. Campur pula mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku kekalahan. Kan itu kekalahan Uhud ni penting untuk kita iktibar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ke Madinah, tempat sunat kita ziarah kat mana? Medan Uhud. Sebab Rasulullah nak beritahu kita pengajaran sepanjang zaman, belajar daripada kekalahan.
Jauh lebih baik daripada kita menikmati kemenangan. Maka Allah ajar kita bagaimana mempelajari kekalahan kita. Mohon ampun pada Allah, mengaku kesilapan kita dan doa pada Allah. Sabit aqdamana, tetapkan pendirian kami. Wangsurna, dan tolong kami. Alal qaumil kafirin, di atas kaum penentang agamamu. Fa'atahumullahu thawabad dunya, nescaya Allah akan berikan kepada kita balasan dunia dengan kemenangan. Wa husna sawabil akhirah, dan dengan balasan akhirat, balasan syurga di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Inilah pengajaran yang besar dalam peperangan Uhud. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.